So kita akan masuk graf kan semalam kan. Madam nak sambung yang ni kan. Graf kan. Betul tak? Betul. Alright. So kita terus masuk ni lah. Ni. Okay. So ingat balik. So tadi video lah menunjukkan perbezaan antara longitudinal dengan transverse. Tapi kita dah ingat dah lah. Longitudinal dia adalah apa? Longitudinal dia ada berapa L? Parallel. Dia adalah parallel, iaitu particle, vibration of particle parallel with the propagation of wave. So dalam chapter ni ada dua karakter yang you kena tahulah, iaitu particles dengan wave. So particle dia hanya boleh vibrate, dia hanya boleh gerak atas bawah atau kiri kanan. Dia mesti kembali back to the equilibrium position lah. But wave dia akan propagate, dia akan travel. Dia tak akan, kalau dia langgar dinding dia akan patah balik lah. Tapi kalau tak langgar lagi dia akan travel, dia sampai ke penghujungnya. Okay, so hari ni kita nak lukis sebab graf yang you kena tahu ada dua, iaitu graf y against x atau y against t. So kalau pertama sekali apa yang you nak kena buat, okay, you nak akan diberi equation. So equation ni dia tak berapa bagus sebab dia sebenarnya ada dua bracket. So general equation awak akan mesti ada satu bracket. So apa saya akan buat, saya akan keluarkan formula ni. Okay, y x t sama dengan 0.8 sin 2 pi x over 4 minus 2 pi t over 2. So madam akan buat macam ni lah. Kenapa buat macam ni? Sebab kalau awak tengok general equation awak akan tengok dekat general equation awak ni, chapter ni. Ni general equation awak, dia hanya ada satu bracket saja. Dia tak akan ada banyak bracket. So bracket dalam ni mesti ada omega t plus minus kx. Kenapa ada plus dengan minus? Plus ni menunjukkan propagation of wave you ke kanan, ke kiri, sorry. Kalau negatif, propagation you ke kanan lah. Ini adalah menunjukkan pergerakan wave lah. Wave bergerak ke kanan atau ke kiri. So kita akan menggunakan apa yang kita tahu ni, ini general equation kita kembangkan. Mesti dia jadi satu saja bracket. So dia akan jadi y x t sama dengan a sin, ini bukan omega t tau sebab kx minus omega t. So dia boleh terbalik. Dia boleh je omega t minus kx or kx minus omega t. But this negative adalah present dia moving to the right. So wave awak nanti semua kena bergerak ke kanan. Sebab you dapat negatif. Okay, so 0.8 adalah A, 2 pi per 4 adalah K, 2 pi per 2 adalah omega. That's why kenapa madam buat dia punya general kat bawah. Sebab kita akan tahulah ini adalah A, ini adalah K, ini adalah omega. Okay, so settle. Yang pertama sekali bila nampak je equation, kembangkan dia kalau dia bukan berada dalam keadaan satu kurungan. So kembangkan dia, jadikan dia satu kurungan and then bawah tu letak general formula. Okay, kalau kita baca soalan pertama, dia kata using the same axis, so dia suruh use cash y against x bila t is 0 dan y against x bila t is 0.5. Okay, maksud dia macam ni, dia tanya apakah bentuk y against x ni bila t 0. Okay, sekarang ni bayangkan kita pergi pantai, kita bawa kamera. So kita pergi pantai, kita bawa kamera, kita tangkap gambar. T is 0. Maksudnya time freeze. So time freeze adalah time waktu 0 tu lah. Okay, lepas tu awak akan dapatlah gambar laut, gambar ombak macam ni. Okay, lepas tu awak biar sekejap 0.5. Awak tangkap gambar lagi satu. Madam nak tanya, adakah gambar tu akan sama? Dia punya gelombang waves dia. Akan sama tak? Tak sama. Ya, tak sama. Kenapa tak sama? Kenapa tak sama? Sebab apa? Sebab wave ni adalah apa? Travel. Dia bergerak. Dia bergerak, travel. So masa T0, awak akan nampak ni. Bila T adalah 0.5, dia punya starting dia bermula dekat tempat lain pula. Because dia bergerak. Dia travel. So maksudnya bila dia cakap T0 atau T0.5, maknanya dia cakap gambar. Dia freeze time. Time to the freeze. Okay, tapi kalau y against t, bila x adalah 0, dia bukan takat gambar. Dia freeze the particle. Dia freeze the particle. Maksudnya burung ni, dia duduk atas atas bongkah kayu ni ke atau apa ke, dia ikat. So dia tak akan bergerak. Dia duduk di situ. Tapi wave boleh berjalan. Cuma dia tidak bergerak lah. Dia duduk di situ. Tapi kalau macam kes ni,
freeze, awak tak gambar awak freeze time bergerak, tapi partikel tu mungkin masa yang tengah dekat sini partikel tu duduk sini. Tapi bila T kosong mungkin partikel tu dia duduk dekat tempat yang sama mungkin partikel tu dia duduk dekat atas sikit. Itu maksud dia. So that's why bila nampak je time, sebenarnya dia macam cerita you main tangkap gambar, you freeze the time. Okay, so apa solution dia? Ini cara nak settlekan dia. So pertama sekali you lukis. Ini adalah graf apa Y against X. So you nak kena plot graf Y against X. So kita jadikan T adalah 0. Kita letak T kosong. Maksudnya saya nak T sentiasa kosong je. Saya freeze semua time tu adalah 0. Okay, so apa yang akan berlaku dekat sini? Saya akan plot graf Y lawan X. Saya letak meter. Itu adalah unit dia lah. Okay, so saya akan pecah ke kuadrat 4. 1, 2, 3, 4. Tapi kenapa pecah 5 pula? Sebab kita akan sentiasa cari bila X0, Y ni duduk mana. Okay. Maksudnya apa? Tak faham lah. Okay, maksud dia ini equation yang awak dapat tadi ni Y ni. Okay. X saya akan ganti dengan 0. Kenapa ganti dengan 0? Sebab saya nak tahu starting point dia dekat mana. Dan T sentiasa kosong. Sama dengan 0.8 sin 2 pi. Tadi X berapa? 0. 0 over 4 minus 2 pi 0 over 2. Ni kosong lah. So keluarkan kalkulator. Kita keluarkan kalkulator. .8 times sin 0. So akan dapat 0. So maksudnya bila X0, Y awak adalah 0. So saya punya lukisan akan jadi dekat sini. Faham tak yang ni? Boleh tak ni? Madam, maksudnya kita kira masukkan nilai je lah. Ya, kita masukkan nilai. Ya, saya tak nak ajar yang buat shifting tu sebab kalau masuk shifting tu awak pening. So saya ajar cara masukkan nilai. Tapi kita tak akan buat semua nilai. Kita hanya nak tahu 2 nilai yang awal tu sahaja. Okay. Alright. So seterusnya yang nombor 2 ni. Kita nak letak apa? Tak tahu. Okay, tengok ini adalah X. X ni adalah kita nak kena buat cycle. Satu cycle, X ni adalah displacement. Satu cycle displacement adalah sama dengan lambda. Ingat tak tadi lambda? Lambda adalah apa? Lambda adalah wavelength. Apa itu wavelength? Distance to complete one cycle. Distance travel lah. Distance yang dia travel untuk complete one cycle. So, saya kena dapatkan at least satu cycle. Sebab ni dengan ni. So, kalau ni satu bulatan lah. So, lambda adalah satu cycle. So, lambda ni boleh pecah lah. Boleh pecah lambda over 4, 2 lambda over 4, 3 lambda over 4, 4 lambda over 4. Maknanya saya akan pecah sama juga macam kes awak pecahkan 90 darjah, 180, 270. Macam awak pecahkan angle kan. Okay, sama juga dengan kes ni. Saya nak dapatkan lambda. So, yang ini saya akan pecahkan lambda over 4, 2 lambda over 4, 3 lambda over 4, 4 lambda over 4. 4 lambda over 4 akan dapat lambda balik lah. So ini cukup satu cycle lah. So ini lambda over 4, 2 lambda over 4 akan dapat lambda over 2 lah. Okay. So yang ini adalah saya besarkan sikit aku. Yang ini adalah saya punya ni lah. So saya punya ni. Okay. So maksudnya saya akan start dengan lambda over 4. Okay, berapa tadi lambda? Dia dah bagi tahu dah tadi lambda. Crest to crest. Berapa crest to crest tadi? 4 meter. So saya dah tahu dah lambda saya adalah 4. So maksudnya saya letak sini lah. 4 bahagi 4, 1. So 1 lah. 4 bahagi 2, 2. Yang ini dapat 3. Yang ini dapat 4. So maksudnya dalam table saya ni, saya bukannya letak nilai lambda tu sebenarnya nilai saya adalah 1, 2, 3, 4. So nilai-nilai ni madam akan letak kat mana? Akan letak kat sini. 1, 2, 3, 4. Sebab saya nak buat satu cycle saja. Okay, boleh faham tak ni? Sebelum ni awak buat X lawan T. T tu awak pecah 4 sebab satu cycle period. Tapi ini bukan T, ini X. So X adalah depend pada wavelength. Boleh?
Boleh tak? Madam. Ya. Maksudnya sampai 4 tu baru siap satu cycle Yes, sampai 4 tu baru siap satu cycle. Lepas tu nanti sambunglah satu cycle tapi kita tak buat sampai, kita hanya buat satu cycle je. Sebab kita nak tengok shape dia untuk satu cycle tu macam mana. Graph sine ke, graph cos ke. Sebab kita memang awak cakap, Madam dia adalah sine. Saya nak buat sine. Ya, tapi awak tak tahu dia adalah ada dua. Satu adalah partikel, satu adalah ni. So awak kena masukkan nilai satu-satu. Awak tak boleh buat macam sebelum ni. Sebelum ni awak buat X sama dengan A sin omega T. So awak plot graph X lawan T. So awak terus buat, oh ni graph sine. Yes, boleh. Kenapa? Sebab dia hanya ada satu. Dia tak ada plus minus bawah belakang ni. Tapi yang ni dia ada plus minus. So awak tak boleh anggap, oh dia sine cikgu, saya nak buat sine lah cikgu. No. Sebab dia ada belakang ni, ada dua benda. Kalau dia seorang-seorang je, betul. You boleh just follow. Macam case sebelum ni kan yang awak buat sin omega T plus pi per 2. Saya nak tanya awak, adakah awak buat dia graph sine? Jawapan dia bukan graph sine kan? Awak kena shift kan? Awak ingat tak lagi awak kena shift ni? Kita tak ingat dah? Ingat tak yang ini? Yang ini kalau positif nak kena shift ke mana? Ke kanan ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. So kita akan shift dia ke kanan. So graf awak adalah bentuk cos positif. Yang ini awak kena main shift. Tapi yang ini dia adalah pi over 2. Masalah awak sekarang ni awak ni ada banyak. So saya tak nak awak belajar awak buat shift. Sebab kalau awak tengok dekat nota awak dia ada lagging lah apalah. So tak nak, saya nak awak buat berdasarkan nilai. Okay, sebenarnya you tak akan buat semua. You akan hanya buat dua je. Yang dua ni awak akan tak buat. Sebab you just nak tahu shape dia betul macam mana. Sebab apa? Possible untuk dia pergi adalah going up or going down. Sebab dia start from zero. So either dia positive sign or negative sign. So what you need to do, you do another equation, you masukkan nilai. So tadi X kan? So X awak masih lagi, X awak bukan kosong lah sekarang. Kita nak buat yang second one. 1. T saya, sebab general dia adalah YXT. Ni. Okay, so T saya masih lagi kosong sebab saya freeze. Kosong. So sama dengan 0.8 sin 2 pi, yang ni X kan? 1 over 4. Minus 2 pi, ini T kan? 0 over 2. So tak? Saya minta dia XT. Ini X, ini T. Saya masukkan ikut ni. Ini X, masuklah X. Ini T, masukkan T. Okay, saya tekan kalkulator. Awak tengok kalkulator kat sini. Yang ini kosong. So awak tinggal 2 pi over 4 lah. Tukar kat sini je lah. 2 pi. Dia kena ni. Ni. 2 pi over 4. So saya akan dapat 0.8. So jawapan saya 0.8. So dekat mana 0.8? Maksudnya bila X saya 1, dia duduk dekat 0.8 sini. So macam mana bentuk graf saya? Saya dah dapat dah dia punya gambaran. Gambaran graf saya adalah macam ni. So yang ini akan jadi negatif 0.8. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, dan saya kena tambah satu lagi. Dia gerak ke sini, V. Sebab velocity saya negatif, dia bergerak. Dia akan sambung lah. Tapi kita buat satu cycle je, kita tak buat banyak cycle. Kecuali soalan minta 2 cycle, so you kenalah tambah 2 cycle. Selalunya kita stop sampai first cycle saja. Okay, siapa yang tak faham ni tak apa, jangan risau. Kita buat yang second one. Okay. Yang second one dia dah bagi tahu T tu dia nak freeze masa 0.5. Maksudnya awak dah tak gambar tadi masa kosong. Lepas tu lepas 0.5 saat baru tak gambar kali yang kedua. Okay, masih lagi X kosong. Sebab saya nak tahu bila X kosong dia duduk kat mana. Saya tak tahu dia duduk kat mana. So Y unknown lah. So saya guna formula yang sama. Y, X adalah kosong tapi T adalah 0.5. Sebab ini XT. Berdasarkan formula tadi. Ni. Sama dengan 0.8 sin 2 pi, X saya masih kosong, 4 minus 2 pi 0.5 over 2 over 2. So apa yang saya buat? Saya masukkan nilai je. Saya masukkan nilai 0, 0, 0.5, 0.5 lah.
So apa saya nak buat lepas tu, saya tekan calculator. Okey, yang ini akan jadi kosong lah. Sebab tak ada. So saya dapat tinggal jawapan ni je lah. So saya menggunakan sama. Cuma saya ubah je ni. Saya ubah. Padam je lah semua kan. Okey, saya ubah. Negatif 2 pi 0.8. Negatif 2 pi darab 0.5. 0.5 bahagi 2. So saya akan dapat jawapan saya negatif 0.8. Okey, saya suka macam ni. Kenapa Madam suka? Okey, bila saya nampak je nombor, bermula dengan nombor, saya tak nak buat dah yang lain. Kenapa tak nak buat yang lain? Okey, sebab I know my starting point. My x is 0, my y is on negative 0.8. So my graph akan bentuk saya nak tahu starting je sebenarnya. So yang ini 0.8, ini 1, 2, 3, 4. Sebab tadi awak dia cakap lambda adalah 4. Dan tambah V. Boleh tak ni? Madam, maksudnya kalau kita dah kira cari untuk starting point kan kita cari satu je kan? Kita dah tak payah cari lain lah untuk confirmkan sebab dia akan stay je kan, dia takkan berubah. Ya, dia akan menjadikan satu cycle. Dia mesti bentuk sinusoidal. Dia tak akan bentuk zigzag macam ni. Tak ada, graf awak tak belajar macam ni. Mechanical wave semua adalah bentuk sinusoidal. So starting point awak akan bermasalah hanyalah bila dia start dekat kosong. Kenapa? Bila dia dekat kosong, dia boleh pergi ke atas atau ke bawah. That's why Madam kena buat yang second one. Tapi once you dapat je jawapan, oh I get my answer is on amplitude. So you tak perlu buat yang lain. Dia mesti cos lah. Dia satu cycle. So nilai-nilai ni mesti sama sebab X adalah constant, lambda adalah 4. So you pecah 1, 2, 3, mesti satu cycle. Throws akan bertemu dengan throws adalah mesti 4. Dia mesti 4 meter baru cukup satu cycle. So yang ni tak akan berubah lah. Yang ni pun sama. Okey, cara nak, saya suka chapter ni kita boleh check jawapan. Katakanlah awak kira-kira ni kan, tiba-tiba awak dapat 100. Maksudnya awak tak tukarlah calculator mode radian. Sebab apa? Awak kena ingat balik, this one is amplitude. You tak boleh pergi beyond amplitude. So your answer untuk yang depan ni, dia hanya boleh between 0 to amplitude only. Or less to negative amplitude. So jawapan awak untuk Y ni mesti antara ini sahaja. So kalau you tekan calculator, cikgu saya dapat 80. Maksudnya calculator awak tak tukar mode lah tu. So awak boleh check. Sebab awak mesti menggunakan ini. Ini amplitude. Ingat tak apa tu amplitude? Maximum displacement. So dia tak boleh pergi beyond maximum displacement. Ingat tak yang saya kata profesor tu yang dia baling bowling tu. Dia baling bowling kat 10. So dia boleh duduk situ. Sebab apa? Dia tak akan pergi beyond daripada 10. Boleh tak? Boleh tak ni? Okey ke tak? Okey ni diam pula dah budak-budak ni. Okey tak? Madam, saya masa terconfuse macam ni kita nak tahu. Kita dah tahu dah starting point. Masa yang kita nak tahu dia naik tu, contohnya kat sini kan dia tulis 0.8 kan, dia naik sampai 0.8 tapi dekat X tu saya tahu dia dekat 2. Oh, yang ini. Okey, katakanlah yang ini. Okey, dalam exam awak tak ada benda ni. Okey, katakanlah dalam exam awak dapat, oh cikgu saya dapat negatif. Okey, awak buat exist. Okey, awak buat Y, ini meter, ini X, ini meter. So awak buat, okey cikgu dia start kat sini, so saya buat macam ni. Okey, satu cycle cikgu saya dapat. So ini negatif 0.8, ini adalah 0.8. Nak tulis ni tak payah, boleh pun nak buat, nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh, tapi yang penting dekat sini kita tulis 4. Sebenarnya dia akan tengok yang ni je 4. Okey, tapi macam mana tahu yang ni berapa, ni berapa, ni berapa? Okey, awak tengoklah dia punya kedudukan. Ini kita boleh pecah kepada 4 section. 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Oh, okey madam.
Sama juga dengan kes ni tadi. Awak boleh pecahkan dia kepada 4 section. Nampak ni? 1, 2, 3, 4. Dengan syarat lambda dia 4 lah. Kalau lambda dia 2 tak boleh lah tulis 4 kat sini, tulis 2 lah. So maksudnya ni 0.5, ni 1, 1.5, 2. Faham tak? Faham, madam. Okay. Soalan seterusnya dia tanya sketch y against t bila partikel tu adalah x over 2. Maksudnya dekat sini saya akan letak 2m. Maksudnya yang ini, apa yang berlaku, saya freezekan saya punya partikel. Partikel tu tak akan vibrate. Dia duduk di situ. Cuma wave je berjalan. Partikel duduk diam-diam. Partikel tak boleh bergerak. Okay, so apa yang berlaku? Masa lagi kita buat T kosong sebab saya nak cari. Bila T kosong dia duduk dekat mana? Tak tahu. Okay, so guna formula yang sama. Okay, apa formula awak tadi? Ni kan formula awak. So formula dia adalah Y, X adalah 2. X sekarang ke kosong 2. Macam mana dia tahu 2 dah ni 2? Sebab dia dah freeze, dia duduk kat 2. Dia akan duduk di 2. Tak kisahlah masa apa-apa pun. Okay, time 0. So 0.8 sin 2 pi X ya. Situ X rasanya. X over 4 divide minus 2.502. Sebab ini adalah X, ini adalah T. So saya masukkan je lah ni 2, ni T. Okay, so saya akan dapat ni kosong, yang ini dapat pi je lah kan. Betul lah pi. Okay, so yang ini saya ubah. Kalau nak ubah tu pun awak ubah atas je. Awak ubah atas darab 2. Buang tu negatif. Buang negatif. So yang lain semua sama. Okay, so awak akan dapat 0. Masalah lah. Kenapa masalah? Sebab kalau dia 0, dia duduk sini. So possible jawapan awak ada 2, nak ke atas atau ke bawah. So kita tak boleh nak buat apa-apa. So apa kita nak buat? Kita kena carilah yang lain ni. So kita pecah 4 section. Sebab dia boleh pecah kepada 4 bahagian. Okey, tapi kali ni saya tak buat dia lambda. Kenapa tak buat lambda? Lambda tu kalau dia X. Lambda tu kalau dia X. Yang ni graf dia tadi macam ni kan. Okey, lambda tu kalau dia X. Kalau ni time. So time adalah period. Sebab dia time taken to complete one oscillation. Sebab kita nak buat one cycle. So kita akan pecah period tu kepada 4. T over 4, 2T over 4, 3T over 4, 4T over 4. So saya akan pecahkan period tu kepada 4 bahagian. So mana saya nak cari period? Okey, saya akan tengoklah dekat sini. Okey. Awak tengok ni, omega. Okey, tak nampak kot. Ni. Omega sama dengan apa? 2 pi over 2. Maksudnya omega sama dengan 2 pi over 2. Buang-buang dapat pi lah. Sama dengan 2 pi over t. Pi boleh buang. So T akan dapat berapa? T bawa ni atas, so dapatlah 2 second. Faham tak tu? Okay, saya ulang balik ya. Okay, kalau awak tengok equation awak ni lepas awak dah kembangkan, dia mesti jadi kembang macam ni. Satu je. Kalau yang ini awak akan tengok, alamak cikgu T over 2. Dia sebab dia tak kembang, kena kembangkan dia dulu. So awak dapat 2 pi over 2 sama dengan omega. So 2 pi over 2 sama dengan omega. 2 cancel, so dapat pi. So pi to omega adalah sama dengan pi. Dan omega sama dengan 2 pi over t, formula asal dia. So pi boleh cancel, t bawa naik atas, so dapatlah t sama dengan 2. So t sama dengan 2. So apa yang akan berlaku kat sini? 2/4. 4/4 1. 6/4 lah kan, 3/2, 6/4. Yang ini 2, 8/4, dapat 2 lah. So jawapan saya ni bila saya tengok balik, sebenarnya ini adalah 0.5. Ini 1. Ini adalah 1.5. Ini adalah 2. So inilah saya punya nilai. Tapi macam biasa, you tak akan buat yang lain ni. Kenapa saya tak akan buat yang ini? Sebab saya nak tahu yang the next step dia mana. Dia naik atas ke turun bawah. Kalau saya tahu dia turun bawah, dah sambung je lah graf dia macam mana. Okey, macam mana nak tahu dia naik atas ke turun bawah? Guna equation yang sama.
So ini X, ini T tadi kan. So Y, X saya masih lagi 2 sebab dia freeze dekat 2. T saya sekarang bukan kosong, 0.5. Sama dengan 0.8 sin 2 pi X saya 2 over 4 minus 2 pi 0.5 over 2. Kali ni semua ada nilai lah. So apa saya kena buat? Saya kena edit lah sini. So yang ini akan jadi over 4. Bawah ada over 4, sorry. Yang ini over 4. Yang lain sama. Okey. Sekejap. Tolak. Okey. Ini 2 pi darab 0.5. So, 0.5 bahagi 2. So, saya akan dapat jawapan saya adalah 0.8. So, saya akan puas hati tak dengan jawapan saya? Ya, sebab saya duduk kat amplitude. Kalau saya dapat, sebenarnya jawapannya mesti kosong ataupun amplitude. Sebenarnya you boleh tahu dah, sebenarnya you boleh predict. Sebab kenapa boleh kosong atau amplitude? Sebab you buat tu adalah dekat pecahan-pecahan dia. So dia adalah dekat 0.8. Maksudnya dia duduk kat sini lah, 0.8. Dia duduk kat sini. So graf saya adalah sine graf ni. So ini akan jadi negatif 0.8. Bukan 1, 2, 3 lah, 4. Sebab ini 2, berakhir dengan 2. So ini 0.5, 1, 1.5, 2.0. Dan this is my V. Okay. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh. So saya nak cakap kat awak ni sebenarnya soalan ni adalah okay. So saya nak cakap kat awak bahawa apa benda ni? Soalan ni bila nak buat macam ni, you kena buat at least 2 sahaja. Tak perlu buat banyak. Okey, sebenarnya soalan ni suruh sketch. Tak nak buat table ni pun tak apa, tak ada masalah. Saya buat table ni supaya awak nampak kenapa kita pecah. Kenapa cikgu buat T over 4. Sebab apa? Saya nak pecahkan dia kepada 4 section. Saya nak boleh pecahkan dia pada 1, 2, 3, 4. Kenapa lambda tu pun pecah pada 4? Saya boleh buat 4 section. Okey, contohnya kan kita tengok soalan. Katalah soalan, ada tak soalan tutorial? Sebab awak pun baru masuk kan, tak masuk lagi. Ni tak ada suruh awak lukis, ada tak? Ni note, ni anti note. Tu lain. Ni graf. Ni cari nilai je, tak ada. Rasanya benar kat sini memang tak ada ni. Tengok pasir je PSPM. Tak ada. Oh, tahun lepas langsung lagi lah. Dia langsung tak keluar. Dia keluar soalan yang lain. Saya rasa tahu sebelum lama-lama dulu ada. Saya cuba cari satu soalan untuk lukis. Dia tak. Lama dia tak tanya lukisan tu. Ni first tone, overtone, 3 tone. Semua macam tak ada ni. Okay. Saya tengok soalan lukis. Ni dia bagi ni simple harmonic motion. Sketch. Ini pun sketch lain ni. Dah lama dia tak tanya jugalah pasal sketch tu. Tapi itulah cara dia, ada tak? Saya pun tak nampak siapa lepas. Memang pula dia tak tanya soalan sketch ni.
Ya, saya tengok ada tak soalan. Ni piston. The engine ni superharmonic motion. Ni pun dia suruh ni. Tak tahu pula lah. Lama dah tak tanya. Progressive, transverse, amplitude. Dia bagi you frequency, dia bagi you speed. Dia suruh tulis general equation untuk wave. So yang ini awak buat general biasa tu lah. Y xt sama dengan A sin omega t plus minus kx. Ni yang general tu lah. A ni masukkan nilai A lah. Omega tu sama dengan 2 pi f. Speed ni awak boleh dapat k nanti. Yang itu tak ada. Dah lama tak keluar soalan melukis ni. So tapi lukisan dia yang macam tu lah. So kalau awak tengok kepada saya saja tadi. So bila kalau dia suruh lukis tak perlu buat dua lah. So tak perlu buat banyak. Buat dua sahaja. Dan dia mesti sama dengan amplitude tu lah. So dia x ni. Okay, so habis yang lukisan ni, kita tengok pula kepada sebab lambat pula nak keluar ni. Okay, kita dah sampai. Ni ada pula sketch lama. Ni okay. Sketch displacement against distance. So ini adalah y. So ini adalah displacement against distance. Ini adalah y lah, lawan x. Dia suruh buat y lawan x. Tapi bila t adalah 0. So maksudnya dia freeze t 0. Yang kedua dia suruh guna sama tapi t adalah 0.5. So satu lagi dia suruh buat displacement lawan time pula. Iaitu y lawan t pula. Tapi bila dia x adalah 0, dia freeze lah x atau 0. Dan nombor E pun dia suruh sketch. Banyak betul soalan dia suruh sketch. Okay, so kita tengok macam mana dia sketch. So apa yang dia buat, okay, yang ni tak adalah, yang ni dia yang kira So kalau tengok apa yang dia buat, macam mana dia dapat ni. Kalau awak baca yang ni, dia buat ni. Dia masukkan nilai lah. So bila t adalah kosong, dia dapat y sama dengan negatif 2 sin pi x. Dia masukkan. So bila ini x, okay, dia start lah dengan x adalah kosong. So bila x sama dengan kosong, awak masukkan nilai ni, awak akan dapat dia sama dengan kosong. Dia start dengan 0 ni, dia start dekat 0. Okay, lepas tu macam mana dia dapat shape yang macam lain ni? Yang ini sebab yang ini tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Sebab ut hanya tinggal A sin omega kx. So you hanya ada tinggal ni saja. So yang ni dia terus direct je lah. Dia guna sin. So graf sin dan dia negatif. So that's why dia terus dapat graf macam ni. So dia tak perlu pun buat table tu lah sebab dia adalah ini. Okay, kalau yang untuk satu lagi, first method. Nombor B. Oh, yang ni dia buat shifting. Saya tak nak lah ajar shifting ni. Kalau shifting ni pening. Kita buka balik je tadi soalan ni. Ni shifting, dia menggerakkan graf. Dia menggerakkan graf ni adalah pening lah yang ni. Saya tengok balik soalan dia. Kita guna soalan yang sama je. Okay. Alright, so kita guna formula ni So y xt 2 sin pi t minus pi x. Okay. So y sama dengan, tak ingat, 2 sin pi t pi t minus xt. Pi t minus pi x. Okay, ini dia bagi general equation macam ni. So yang pertama dia suruh you graph y lawan x. Kan pertama tadi dia suruh buat y lawan x bila t adalah 0. So y lawan x bila t adalah 0 second. So apa yang saya akan buat? Saya akan buat graph. Okay, graph apa? Graph y lawan x
Dua-dua ni adalah dalam unit meter. Okay. So saya akan buat start dengan table lah. Saya buat table, saya buat 2 je. Saya tak perlu buat banyak. Saya buat 2. So saya pecahkan. Saya buat gambar lain lah. Okay, saya buat table. Saya pecahkan kepada 2 je. Okay, 3 je lah. Iaitu X dengan Y. So saya akan start dengan kosong. So bila X kosong, Y dapat apa? Okay, lagi satu, bila X adalah lambda over 4. Sebab apa lambda over 4? Sebab ini X. X adalah lambda lah. So lambda over 4. Berapa lambda tadi dia bagi? Lambda kita boleh ambil dekat formula lah. Okay, so yang ini adalah A sin omega T minus KX. So negatif ni menunjukkan dia gerak ke kanan lah. So K saya adalah sama dengan pi. So K sama dengan pi. K sama dengan 2 pi over lambda. Ni ada formula ni. Formula ni kena hafal. So pi boleh cancel. So lambda saya sama dengan 2 lah. So dalam kes ni adalah 2/4 sama dengan 0.5 lah. So lambda saya adalah 0.5. So saya buat 2 je. Okay, apa yang nak kena buat lepas tu, masukkan nilai lah. So kita masukkan nilai, kita buat kat tepi. Kita masukkan nilai, guna color lain lah. Okay. Y, X adalah 0, T adalah 0 sama dengan 2 sin 0 lah. 0 tolak 0 lah sebab semua 0. Okay, sin 0 dapat 0. So 0. So dia akan bermula dekat 0. So saya tak boleh lah tentukan sebab dia sama ada going up atau going down. Okay, so yang kedua saya akan buat bila X adalah 0.5 tapi T masih lagi 0. So saya akan masukkan nilai 2 sin T adalah 0. So 0 lah, tak ada masalah. Tolak pi 0.5. Cik pula sini ha. So yang ini adalah pi 0.5. Okay. So saya kena tekan kalkulator lah ni. Sekejap ya, saya tekan. Okay. Saya kena letak dia kecil. Ya. Okay. Alright. So saya akan dapat 2 darab sin 0 tolak ni lah. So dapat negatif 0.5 pi. So jawapan saya adalah negatif 2. So saya dapat negatif. Sorry, saya akan dapat negatif 2. So saya akan letak sini negatif 2 lah. Maksudnya the next cycle dia akan duduk di bawah. Dan kenapa saya boleh terima negatif 2? Sebab amplitude saya adalah 2. Betul lah. Saya berada di amplitude. So graf saya bentuk dia akan jadi satu cycle. So yang ini tadi complete satu cycle tadi dapat 2. So yang ini 0.5, ini 1.0, ini 1.5, ini 2.0. So yang atas ni saya akan letak positif 2. Dan kena letaklah V ni. Kenapa kena letak V ni? Ni kena letak sebab dia tengah gerak ke kiri, ke kanan. Macam mana saya tahu ke kanan? Sebab dia negatif value. Okay. Boleh faham tak tu yang graf tu? Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. So kalau awak tengok, sama tak dengan apa yang kita buat tadi gambar rajah dia? Sama lah ni. Gambar rajah dia jawapan dia ni. Ni dia buat first method. Tak payahlah, awak tak payahlah guna matematik, dia pening. Ni yang second. Terlebih pula dah. Ni. Betul lah graf kita bentuk macam ni tadi. Cuma dia tak letak V. Kena letak V sebab dia gerak ke kanan. Okey, yang kedua adalah bila time dia adalah 0.5. Dia kata tadi. Time kedua adalah bila dia 0.5. Dia suruh ni tapi kali ni time you adalah 0.5. Yang nombor 2 ni. So graf dia macam ni. Okey, betul tak graf dia macam tu? Okey, kita tengok macam mana nak buat macam tu. Saya lambat sangat pula ni. Ni.
0.5t. Oh 0.5t. So 0.5t, t ni kena carilah dulu. T ni adalah apa? Period. Macam mana nak cari period? Ni lah guna formula omega. So kalau awak tengok dekat sini, ni. Ini omega sama dengan apa? Omega sama dengan pi. Okay, saya keluarkan baru. Omega sama dengan pi. Pi sama dengan apa? 2 pi over t. Pi cancel, so t saya dapat 2 second lah. So t saya adalah 2 second. So dia suruh cari bila t adalah 0.5 daripada t besar. So 0.5 darab 2 lah. So 0.5 darab 2 dapat 1 kan? 0.5 darab 2 you akan dapat 1. So maksudnya bila dia 1 saat lah. Okay, so sama juga macam tadi, kita nak plot graf apa? Kita nak plot graf y lawan x. Kenapa y lawan x? Sebab t saya freeze kan dia bila dia 1 second. 1 second. So benda yang sama you buat. Apa benda yang sama you buat? You masukkanlah nilai satu-satu kat sini. Kita akan buat nilai satu. Okay, formula dia y sama dengan 2 sin pi t minus pi x. Okay, so saya guna formula dia itulah ya. Y sama dengan 2 pi apa? Pi t minus pi x. Ni. Okay, tapi freeze t saya 1 saat. Dia freezekan time you. Okey, kita akan buat table. Kita pecahkan table kepada berapa? 3. Iaitu x dengan y bila kosong. Satu lagi bila kita punya x adalah, tadi x kita berapa tadi dapat? 0.5. Masih lagi sama 0.5. Follow yang sama. Sebab 1 lambda adalah 2. Okey. So saya masukkanlah nilai. So saya masukkan nilai y bila dia x kosong tapi t1 adalah sama dengan 2 pi 1 tolak pi kosong. Sebab x yang kosong. So awak akan dapat 2 pi, mana sin saya pula hilang, dia ada sin kan? 2 sin. 2 sin. So 2 sin pi lah. Pi tolak kosong pi. Okay, kita tekan kalkulator. 2 darab sin pi. So saya akan dapat 0. So dia start dekat 0. Maksudnya dia start dekat kosong lah. Kosong. Okey. Yang kedua kita masukkan 0.5 lah. Y bila x dia adalah 0.5 tapi t adalah 1. So 2 sin pi 1 tolak pi 0.5. Okey, so saya akan dapat ini pi tolak 0.5 pi. So saya akan dapat 2. 2. Jawapan saya betul lah sebab dia sama dengan ni 2. So dia berada di puncak atas. So graf saya akan jadi macam ni. So ini adalah 2. Ini adalah negatif 2. Dan 1 lengkap untuk x adalah 2 tadi awak dapat. Sebab yang ini 0.5, 1.0, 1.5. Okay, kita tengok betul tak sama dengan shape yang soalan tu bagi. Mana soalan nombor, saya tak nak keep, saya keluar kat sini. Ni. Ni. Sama. Ni tadi awak buat ni bentuk dia macam ni. Tadi bentuk dia kan naik atas. Ni. Bentuk kan dia naik atas turun bawah. Okay, jawapan yang ni sama lah, naik atas turun bawah. Cuma yang dia ajar awak dekat sini adalah dia buat lagi shift ni. Dia bergerak-gerak ni. Saya tak nak lah je yang gerak ni sebab yang ini pening. Kalau yang untuk komponen X dengan untuk chapter 9 tu senang. Tapi yang ni sebab banyak sangat nilai. Susah lah nak buat yang shifting. Okey, boleh tak tu? Boleh tak kalau suruh lukis graf tu? Boleh tak? Ya, betul dah. Boleh, madam. Boleh. Okey. Okey, so kita hanya perlu buat 2 je lah Okey, seterusnya kita masuk kepada equation. So ada 2 jenis equation untuk velocity. Satu adalah equation untuk partikel. Okey, kalau untuk partikel dia adalah V sama dengan dy
Dia adalah V sama dengan dy over dt ni. So kalau awak dia tanya soalan untuk partikel, awak kena differentiate y yang awak dapat. So differentiate macam saya ajar lah. Saya nak differentiate siapa? Saya nak differentiate T. So jadikan T sebagai you punya main lah. So T ni duduk rumah siapa? Sin. So A tak ada kaitan, bawa ke depan. So A bawa ke depan. Okay. So differentiate sin dapat apa? Cos. Dalam bracket ni jangan ubah. Okay, siapa depan T? Omega, bawa keluar. So dapatlah formula ni. Okay, itu adalah differentiate V. Okay, lepas tu satu lagi you kena tahu differentiate A lah kalau dia minta acceleration of the particle. Sebenarnya yang ini adalah sama dengan ini, di mana ini adalah sebenarnya sama dengan HHM. Kalau awak ingat HHM dia adalah A sama dengan negatif omega square X, tapi dalam kes ni digantikan dengan Y lah. Sebab dia nak bezakan je lah, tak ada benda tu sama je X dengan Y. Sebab X dengan Y tu kedudukan dia kat mana, sama ada dia vertical atau horizontal. Okey. Yang lain tu tak ada, saya tak ada masuk yang itu, expression. Okey, saya masuk kepada superposition. Okay, state the principle of superposition. Apa itu superposition? Superposition meaning overlap lah. So sama ada dia jadi constructive or destructive. So you kena tahu what happen, macam mana nak jadi constructive, macam mana nak cari destructive interference. What is by interference? Gangguan lah. So gangguan ni ada dua, membina atau memusnahkan. And then you kena explain the formation of stationary wave and then use stationary wave punya equation. Okay, ini stationary wave punya equation lah. And then you kena discuss progressive wave and stationary wave. Okay, so what is principal conservation of superposition? So ini adalah state. So dia keluar kat UPS je lah. So whenever two or more wave are travel in the same region, the resultant displacement at any point is the vector sum of individual displacement at that point. So maksudnya dia kata kat sini bila puncak bertemu puncak, dia akan mendapat 2A lah. A dengan A dapat 2A. Kalau A dengan puncak bertemu dengan trough, dia akan dapat 0. So dia cancel lah. So dia akan jadi destructive. Okay, sama juga dengan case macam ni lah. So apa yang berlaku mula-mula dia bertemu. Okay, ni dia tengah jalan. Yang ini bila dia bertemu, lepas tu dia bukan patah balik, dia pergi ke tempat lain lah. Ni Y1 dah duduk dekat sini. Y2 dia duduk kat sini. Sebab dia travel. Wave ni dia travel Okay, sama juga kes ni Y1 dengan Y2 bila dia berlanggar, so dia akan flat. Tapi lepas tu Y2 akan pergi sana, Y1 akan pergi naik atas. Okay, apa itu interference? So kita ada dua jenis interference, constructive dengan destructive. So constructive adalah resultant, hasil tambah. Displacement is greater than the individual displacement. Maksudnya kita ada Y1 tambah Y2 akan dapat Y besar. So Y ni adalah dipanggil constructive interference. Dia mesti greater daripada individual amplitude. Dan dia adalah in phase lah. Apa itu destructive? Destructive berlaku bila resultant dia, hasil tambah dia ni adalah less daripada individual wave or equals to 0. Maksudnya kalau you tengok dekat sini, you ada Y1. Ni Y1 nampak ni Y1. Tambah dengan Y2, so hasil tambah 2 ni dapat kosong. Itulah contoh destructive interference. Dan selalunya untuk ini kita panggil dia anti-phase lah, dia out of phase lah. That's why dia boleh cancel each other. Okay, apa itu stationary wave? Stationary wave maksudnya berlaku bila there are two waves that travel in opposite direction with the same speed, frequency, amplitude and superimpose. Example, you main gitar. You main gitar kan? Gitar atau violin string. So apa yang berlaku bila you petik gitar tu, dia akan langgar. So bila dia langgar, dinding tu dia akan patah balik lah. So dia adalah more than two waves lah. Sebab mula-mula satu wave je jalan. Bila dilanggar, dia hasilkan dua waves. Okay. Dan dia akan jadi travel in opposite direction. Pertama, dia patah balik travel in opposite direction. And dia adalah same speed, frequency and amplitude. Kenapa dia same? Because dia daripada same yang source. Gitar yang sama kan. Dan dia akan superimpose. What mean by superimpose? Dia akan berlanggar lah. So dia bila ada dua yang sama nilai berlanggar, so itu kita akan panggil dia stationary wave. Dan dia akan menghasilkan na.
Apa itu na tu note anti-note, note anti-note. Okay, kita tengok note anti-note, note anti-note tu apa. Note adalah point di mana displacement adalah zero. Kalau anti-note adalah di mana adanya maximum displacement. Okey, cuba tengok balik gambar rajah ni. Senang je, saya ingat macam ni. N tu no. So kalau awak tengok no displacement, dia duduk kat kosong. Nampak ni, dia duduk kat kosong. No displacement. Sebab apa no displacement? Sebab dia telah destruktif. Dia tak ada pelanggar, dia dah di-cancel dekat sini, no displacement. Tapi kalau anti-note dia berada di puncak. So senang je ingat note, apa itu note? No. Dia daripada kata no apa cikgu? No. Displacement dia zero lah. Tapi kalau anti-note dia adalah maksimum lah. Dia berlaku dekat amplitude. Ingat A lah, amplitude. Dia berlaku dekat amplitude. Okey, boleh tak ni? Ya Allah, kejut ke apa? Boleh tak? Okey tak ni? Okay. Oh. Okay, madam. Okey. Last je lah ini. Saya masuk sampai stationary way. Ini pun rasanya yang terakhir kot sebab saya rasa lepas tu kita masuk sound wave. Saya tengok. Kuliah pun tak habis lagi kan? Kuliah tak habis lagi kan? Kuliah dah habis ke? Sebab yang ini adalah set lain. Okey, saya masuk dekat note dengan anti-note tadi dah kan? Okey, so saya masuk sikit lagi lah. Lagi berapa slide je, tu habis lah. Lepas tu boleh ni apa, shopping, packing barang. Selamat tinggal bilik. Okey, so and note, anti-note, note, anti-note, satu cycle. Note, satu cycle. So ini adalah lambda. So kalau soalan minta antara note dengan anti-note, so you kena bagi 4 lah sebab dia quarter. Tapi kalau dia minta distance antara note dengan note, lambda over 2. Kalau dia minta distance antara, ni dia tanya, distance adjacent. Adjacent tu sebelah. Antara note dengan anti-note, maksudnya sebelah-sebelah lah. Note dengan sebelah note adalah lambda over 2. Anti-note sebelah anti-note adalah lambda over 2. Tapi kalau dia minta distance between note and anti-note, note sebelah dia mesti anti-note, so dia adalah lambda over 4 ni. Lambda over 4. Okey, lambda adalah 2 kali distance adjacent between note or anti-note lah, betul lah. 2 kali. So note dengan note darab 2, so akan dapat lambda. Okey, ini last sekali lah kita akan belajar pasal formula untuk stationary wave. Okey, ingat tak tadi apa saya cerita pasal stationary wave? Stationary wave berlaku bila ada 2 wave travel. So kita akan ada Y1 dengan Y2 dan dia mesti travel in opposite direction. So kalau awak tengok satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri. Nampak dia opposite direction. Okay, so dari sini dia tambah lah. So dia tambah. So sebenarnya ini adalah trigono. Ini at max. Jangan risau dia tak tanya. Dia suruh guna je. So formula ini ada dalam you punya list formula, so you guna je. Cuma you kena tahu Y tu adalah hasil tambah antara dua dua wave. So awak akan dapat A cos KX sin omega T. So yang ini je awak kena tahulah sebab dia A tu amplitude lah. Okay, so yang ni saya tak nak sebab yang ini awak akan tahu dia bila dia awak tengah kira note dengan anti-note ni. Tak apa, yang ni saya tak nak pergi dulu. Yang ni nanti saya terangkan masa buat tutorial. Tutorial ada pasal soalan ni. Okey, sekejap ya. Tengok graf dia. Graf apa? Ni apa ni? Ini dia nak cerita beza lah. Yang beza ni pun discuss. Sorry.
tutup pula dah. Discuss tu pun hanyalah dia tanya, dah boleh tanya dekat ni lah. Dekat mana? Dekat UPS lah. Yang ni kena hafal at least, kena tahulah progressive wave dengan stationary wave, apa beza dia. Wave profile move does not move. Tak apalah, yang ni nanti saya terangkan lah. Saya tak sempat ni sebab saya start dari 2.45 kan. Saya habiskan lah 3.45. Okey, tak apa. So hari ni yang penting ini je. Ni lukisan ni kena tahu. And then you baru belajar hari ni adalah pasal stationary wave. Apa itu stationary wave? Stationary wave berlaku bila ada dua wave travel in opposite direction. Dan dia mesti adalah mana stationary wave tadi. Dia mesti two wave travel in opposite direction with the same speed, frequency, amplitude and superimpose. So yang itu je, tak apa yang baru. So yang lain tu nanti kita belajarlah lepas naik cuti. Okey, boleh tak ni? Boleh, madam. Okey, so madam dah buat